Hai guys, kembali kita ke pelajaran yang seterusnya. Hari ini kita akan masuk pelajaran pendidikan moral tingkatan 2, Unit 9, hargai alam warisan kita. Dalam unit ini kita akan belajar tentang peranan masyarakat dalam melindungi alam sekitar, langkah-langkah badan kerajaan dalam melindungi alam sekitar, kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan alam sekitar, mengekspresikan perasaan apabila melibatkan diri dalam aktiviti melindungi alam sekitar, mengamalkan tingkah laku ke aras melindungi alam sekitar. Peranan anda dan masyarakat dalam melindungi alam sekitar. Yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai atau longkang. Ini kerana ia menyebabkan longkang tersumbat dan boleh menyebabkan banjir kilat semasa hujan lebat. Sungai yang menjadi sumber air bersih akan terjejas. Sungai akan menjadi busuk dan menyebabkan pencemaran. Pembersihan sungai juga tidak berkesan jika longkang kotor kerana air longkang akan mengalir ke sungai lalu akan mengalir ke dalam laut. Contohnya di Sungai Pinang di Pulau Pinang. Terdapat banyak hebahan mengenai pencemaran sungai dan yang terkini dengan isu yang dahsyat di Sungai Kim Kim, Johor. Apa yang anda boleh lakukan sebagai individu? Yang pertama, elak menuang sisa minyak masak, lemak atau grease dalam sinki dapur. Elak membuang pembalut putik kapas dan ubat-ubatan ke dalam mangkuk tandas. Kurang penggunaan peluntur atau deterjen serta elakkan untuk menggunakannya sama sekali. Bersihkan saliran anda secara semula jadi. Anda boleh gunakan campuran cuka putih, air mendidih, serbuk penaik dan membiarkannya selama 30 minit sebelum membilas. Hanya mencuci apabila anda mempunyai banyak pakaian atau pinggan mangkuk. Anda boleh menjimatkan banyak air dan mengurangkan jumlah air yang tercemar untuk dirawat pada masa akan datang. Anda juga boleh buangkan sisa haiwan kesayangan anda di tempat yang sepatutnya. Sisa haiwan yang mengandungi bakteria berbahaya yang boleh memasuki saliran longkang dan mencemarkan air. Jangan buang pembungkus plastik sampah secara sebarangan. Pembungkus plastik, kertas bercetak dan sampah lain sering dibuang ke dalam longkang dan akhirnya berada dalam saliran, tasik dan sungai tempatan. Kita masuk peranan kedua, penanaman pokok. Orang ramai perlu mengambil inisiatif untuk menanam lebih banyak pokok bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering yang melanda negara. Cuaca panas dan kering yang disebabkan oleh kenaikan suhu dapat dielakkan dan membolehkan kita menjalani kehidupan dengan cuaca yang lebih baik. Menghirup udara dalam alam sekitar yang bersih dan segar juga membolehkan kita menikmati keselesaan, ketenangan jiwa dan pemandangan kehijauan yang sangat baik untuk kesihatan. Penanaman pokok dalam kuantiti yang banyak boleh mengubahkan iklim mikro sesuatu tempat. Ia juga boleh membekalkan oksigen kepada hidupan. Pokok yang besar boleh menjadi elemen peneduhan dan juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Penanaman pokok juga boleh menggalakkan manusia menghargai alam sekitar dan mengindahkan kawasan. Kita masuk peranan anda dan masyarakat yang ketiga, iaitu bergotong royong membersihkan alam sekitar. Sekiranya amalan gotong royong ini dipupuk dalam kalangan masyarakat, ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Bak kata pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kebaikan pertama amalan gotong royong ialah dapat memudahkan kerja yang kita lakukan, dapat menjimatkan masa dan tenaga, kita dapat menjimatkan belanja, kita dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Amalan nilai-nilai murni ini amat penting dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang bertanggungjawab. Dan juga kita boleh mewujudkan perpaduan kaum. Tengok gambar. Ini contoh gambar bergotong royong untuk membersihkan kawasan persekitaran. Peranan anda dalam masyarakat dalam melindungi alam sekitar yang keempat, tidak melakukan pembakaran terbuka. Pembakaran ini menghasilkan gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Jika sebatian organik itu mengandungi unsur sulfur,
gas beracun sulfur akan terhasil. Jika sampah mengandungi unsur nitrogen, gas nitrous oxide dan nitrous dioxide akan terbentuk. Okay, kita lihat gambar pembakaran terbuka. Ini pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerubu. Okay, kita masuk seterusnya. Mengamalkan 5R, rethink, repair, reuse, reduce dan recycle. Yang pertama, rethink. Cuba elakkan daripada menyambut setiap pemberian untuk mengurangkan jumlah sampah yang dikumpul setiap hari. Ini termasuklah botol sampel percubaan produk keluaran mana-mana syarikat atau pihak. Jika anda menyambut pemberian ini, bermakna jumlah sampah di rumah atau di pejabat akan meningkat tanpa anda sedari. Reduce adalah kurangkan barangan di rumah. Amalkan gaya hidup yang serba ringkas dengan mengurangkan jumlah perabot, pakaian, barang perhiasan, permainan atau apa saja yang tidak lagi digunakan. Anda ada banyak pilihan sama ada menjual dengan harga lelong, menyumbang kepada badan kebajikan atau memberi saja secara percuma kepada saudara atau jiran terdekat anda. Terlalu banyak barang boleh mengumpul habuk dan sampah. Ia akan jadi lebih teruk jika ia menjadi tempat pembiakan haiwan seperti lipas dan tikus. Reuse, guna semula barang yang sedia ada. Gantikan penggunaan tisu dengan tuala mini, lampin pakai buang bayi kepada lampin yang boleh dicuci. Elakkan membawa pulang plastik dengan menggunakan beg kain ketika membeli belah atau mendapatkan bekalan dapur. Bawa balang kaca atau bekas untuk membeli biskut atau keperluan penjagaan diri seperti shampoo atau sabun. Ada banyak kedai yang menawarkan barangan tanpa pembungkusan. Anda hanya perlu membuat carian di internet. Pastikan anda selalu membawa bekas makanan atau botol air untuk kegunaan ketika membeli di luar. Ini boleh mengurangkan penggunaan plastik. Recycle, kita semula tin, plastik dan kertas. Perkara ini bukan lagi asing untuk rakyat Malaysia. Apa yang berbeza adalah kehendak setiap orang. Ada yang peka setiap kali membawa pulang semua bahan yang boleh dikita semula dan mengasingkan ke dalam tong sampah yang berbeza di sekitar kediaman, tempat awam atau pejabat. Boleh melaporkan kegiatan yang menjejaskan alam sekitar melalui program seperti Rakan Alam Sekitar supaya tindakan penguatkuasaan dapat dilakukan. Okey, seterusnya Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Okey, tugas perhilitan ialah melindungi hidupan liar dan habitatnya termasuk taman negara. Ia mewujudkan satu institusi yang cekap dan berkebolehan dalam mengurus dan memelihara kemampanan kepelbagaian habitat dan spesies di semenanjung Malaysia. Fungsi lain melibatkan penyelidikan spesies hidupan liar dan habitat, program penyelidikan dan pendidikan di zoo dan pemeliharaan pusat pembiakan haiwan. Perhilitan diberi kuasa untuk menggeledah, menangkap dan menyiasat pengeluar lesen-lesen tertentu, kesalahan dan sebagainya di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar nombor 76. Akta itu bertujuan untuk melindungi hidupan liar di Malaysia. Okey, contoh-contoh haiwan yang terlindung yang hampir pupus ialah badak Sumatera, harimau, gajah dan seladang. Perhilitan juga mempunyai fungsi yang lain iaitu menjalankan penguatkuasaan terhadap aduan. Okey, kita masuk Jabatan Alam Sekitar. Mencegah dan mengawal alam sekeliling. Jabatan Alam Sekitar juga bertanggungjawab untuk melaksanakan resolusi yang diputuskan melalui konvensyen-konvensyen mengenai alam sekitar di peringkat antarabangsa. Okey, mari kita lihat video ini.
Okey, kita masuk pula Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bertanggungjawab kepada mengurus pengurusan, perancangan, perlindungan dan pembangunan kawasan hutan simpan kekal HSK selaras dengan Dasar Perhutanan Negara DPN 1992 dan Akta Perhutanan Negara APN 1984. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bertugas untuk pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Fungsi lain jabatan ini adalah mengeluarkan lesen bagi hasil yang dibawa dari hutan simpan kekal, tanah kerajaan, tanah lombong, tanah rizab atau tanah berpemilik. Contohnya kayu, kayu api, arang, getah, daun, taban, minyak kayu, kulit kayu, ekstrak kayu, damar atau atap. Sumbangan badan bukan kerajaan dalam melindungi alam sekitar. Okey. Persatuan yang pertama adalah Persatuan Pecinta Alam Malaysia. Okey, ini logo dia.